Bismillahirrahmanirrahim. Barakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengerusi Surau dan saf kepimpinan surau ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ruang waktu kepada kita semua pada malam ini, dan kita dapat bersama-sama untuk meneruskan saki-baki kehidupan dengan kita duduk dan membicarakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah memberikan keampunan, dengan harapan Allah memberikan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Muslimin dan mukminin rahimakumullah, kita akan sambung lagi tuan-tuan sekalian kitab Fiqh Sirah ini. Mudah-mudahan kita dapat bersama-sama untuk membicarakan apa-apa yang terkandung dalam kitab ini. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, saya akan masuk kepada tajuk sumber-sumber sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tuan-tuan sekalian, pada bab ini saya akan masuk dan membuat khulasah, kesimpulan lebih kurang, sebab dia berhubung dengan maklumat sumber sejarah dari dua perkara yang penting, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya saya akan bagi khulasah cuma, dan kita akan masuk terus kepada tajuk yang perlu sangat-sangat kita bincangkan, iaitu rahsia pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak pancaran agama Islam pada muka surat yang ke-25. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, sumber-sumber sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dinukilkan dalam kitab yang mulia ini, dua sumber yang asasi lah. Yang pertama daripada Al-Quranul Karim. Maknanya tuan-tuan sekalian, cerita Nabi yang kita nak bincang ini bersumberkan daripada kalam Allah itu sendiri, daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, tuan-tuan sekalian, banyak ayat-ayat yang mengisahkan cerita nabi-nabi dan rasul-rasul sejak zaman Nabi Adam lagi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak kisah-kisah yang dipaparkan pengajaran buat manusia.
Bahkan muslimin dan muslimat rahimakumullah, lebih daripada 7 nama Al-Quranul Karim dia merujuk kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Surah Hud contoh, surah Nuh, surah Nabi Nuh contoh, surah Ibrahim rujuk kepada Ibrahim alaihi salam, surah Muhammad, surah Yusuf. Lebih daripada 7 surah yang dinamakan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wassalam, menandakan bahawa sirah yang kita nak belajar ini, kisah-kisah yang kita nak belajar ini sebenarnya dia terkandung dalam Al-Quranul Karim, terkandung dalam ayat-ayat Quranul Karim itu sendiri. Maknanya muslimin dan muslimat rahimakumullah, tak ada satu kisah yang tak betul daripada kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya betul belaka lah. Kalau sejarah yang kita belajar, sejarah apa di Konstantinopel ke, sejarah Melayu Melaka ke, sejarah Hanjebat Halekiu ke, ada kelemahan dia. Ada nota-nota ataupun ada fakta-fakta yang lemah, yang tak tepat pun ada. Sedangkan sejarah Halipo pun sama juga, yang tak tepat pun ada. Tapi kalau kita membicarakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi dan rasul-rasul, baik Nabi Ibrahim ke, Nabi Muhammad ke, Nabi Musa ke, tuan-tuan sekalian, sebenarnya telah dinukilkan dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang semuanya benar-benar belaka. Yang semuanya benar-benar belaka. Tak ada yang kita boleh sangsi. Cerita Nabi Ismail alaihi salam, tak ada yang sangsi. Nabi Ibrahim alaihi salam, tak ada yang sangsi. Kisah Nabi Ibrahim ni kisah yang besar. Di atas kisah yang besar, kisah dia tinggalkan Siti Hajar dan anaknya Ismail di sebuah padang pasir yang kering kontang, dipaparkan dalam Al-Quranul Karim. Benar tak benar? Benar ni berlaku. Benar tak benar kisah Nabi Ismail ni dia tendang, dia tepuk bumi, dia tendang kakinya ke bumi kerana menangis nakkan air, hauskan air. Tiba-tiba terpancar air keluar daripada tempat Nabi Ismail yang menendang kakinya ke atas bumi, telaga Zamzam yang ada pada hari ini. Kisah ini benar, terkandung dalam Al-Quranul Karim, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka tuan-tuan sekalian, sirah yang nak kita belajar ini bukan siri cerita dongeng, bukan. Bukan cerita Pak Malau, bukan. Bukan cerita apa ni dulu belajar darjah 6 Pak Andih Mak Andih kan, bukan. Tapi cerita yang benar, yang merupakan cerita untuk paparan panduan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kandungan muka surat 21 sampai ke muka surat 23 ini nak cerita masalah sumber daripada Al-Quran, sumber daripada hadis yang kita nak bincang dalam kitab yang penuh keberkatan ini, tuan-tuan sekalian. Sama ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sumber Al-Quranul Karim, kisah yang ada dalam kitab ini, tuan-tuan sekalian. Jadi berbahagialah kita yang sabar menunggu. Ada saya pun, tuan-tuan sekalian, gerun dan gementar bila nak bicara kitab ini, sebab saya nak kena baca dulu, nak kena study dulu. Tu Haji tak sempat study, masak saya kan. Rujuk kitab ni, rujuk dulu, baca ni, baca ini, kan. Sebab sumber Al-Quran ni tak boleh kita nak buat cerita, tak boleh, kan.
Cerita Piramli tak apa, tambah tokoh tak apa. Tapi kalau cerita Nabi SAW, cerita Nabi Ibrahim AS, semuanya nak kena benar, fakta yang betul. Kalau tidak, kita sesat. Orang yang dengar pun sesat semua dengan orang yang mencerita, kan? Jadi sirah ni saya nak kena study, nak kena baca balik tuan-tuan sekalian. Itu yang berat tu. Itu yang berat. Baik. Dan akhir di tengah kitab ini juga, muka surat itu juga diterangkan bagaimana kitab-kitab yang menyusun dan mengkisahkan sirah-sirah Nabi ini. Banyaklah kitab-kitab dia. Banyak kitab-kitab. Baik. Kita masuk kepada muka surat yang ke-25 dengan izin tuan-tuan sekalian. Rahsia pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak pancaran agama Islam. Ini tajuk yang penting lah. Kita nak tahu kenapa negeri Arab ni dipilih Allah Subhanahu Wa Taala tempat turunnya agama Islam, bukan turun di Malaysia. Kenapa Allah pilih? Kenapa tak pilih di Malaysia? Di Malaysia ni kan banyak air, banyak hujan. Hantarlah Nabi ke sini, kan? Kenapa Allah pilih orang Arab juga? Tidak pilih orang Melayu di Gombak ni? Mesti ada sebab yang munasabah kenapa Allah pilih negara Semenanjung Arab sebagai negara yang Allah turunkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, yang Allah turunkan Islam kepada mereka. Mesti ada sebab yang kita akan bicarakan, insya-Allah surat ke muka surat, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Muslimin dan mukminat rahimakumullah. Kata dia, sebelum kita memperkatakan sesuatu tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Semenanjung Arab, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dan dipilih sebagai rasul, ada baiknya kalau kita cuba menyingkap hikmat-hikmat Allah mengapa terpilihnya Rasulullah dari bumi ini dan dari bangsa Arab sebagai pembawa ubur dakwah Islamiyah. Ini dia lontarkan persoalan. Kenapa tu? Atau kerana hidung mereka tinggi-tinggi Allah pilih, kan? Kan? Kita ni hidung lepas kelapa, maklumlah, rendah-rendah belaka, Allah tak pilih. Kerana apa? Atau kerana kita ni ada orang Cina ke? Ada orang India ke? Sebab apa Allah pilih negara Arab sebagai negara yang Allah turunkan Islam kepada mereka? Sejarah. Maka untuk mengetahui segala-galanya, pertama kita mesti mengetahui keistimewaan bangsa Arab dan perangai serta tata penghidupannya sebelum Islam dan keadaan muka bumi dan persekitarannya. Kemudian barulah kita membuat perbandingan dengan bangsa-bangsa hidup sezaman dengannya seperti Rom, Greek dan India, termasuk adat resam, tata susila dan keistimewaan tamadun mereka. Dia sebut orang Arab ni dia ada keistimewaannya yang tersendiri daripada orang Melayu lah, ataupun orang Jawa, kan? Orang Jawa, kan? Dia ada keistimewaan dia. Maknanya ada kelebihan dia. Walaupun lah kita tengok bergaduh sama sendiri, kan? Ataupun hang-hang aku-aku, sifat Arab ni, sifat keakuan, sifat ananiyah. Sekarang ni tuan sekalian, Syria ala Syria lah. Orang Saudi cara orang Saudi, orang Jordan cara orang Jordan, orang Yaman cara Yaman. Maknanya di bumi Asia Tengah tu sendiri, tengok-tengok bawa masing-masing cara alam masing-masing lah. Arab memang Arab, orang Jordan Arab, orang Syria Arab, orang Mekah Arab, orang Yaman Arab, orang Mesir pun Arab, Arab belaka. Tapi kelihatan hari ini macam masing-masing lah. Bukan macam satu puak Arab, bukan.
Orang Syria kena serang, tak apa, jiran dia tak kata apa. Kan? Jordan tak rasa apa-apa. Orang Palestin tu Arab, tulen Arab, pure Arab. Dah berapa lama dah dijajah? Lebih 50 tahun, 60 tahun. Diserang dan dibunuh kan. Nampak-nampak Mesir tak buat apa-apa pun, nampak kan. Nampak-nampak dia tak buat apa pun. Dia macam tak bantu pun. Kenapa Nabi diangkat daripada kalangan orang yang macam ni? Sebenarnya kata dia, orang Arab ni dia ada keistimewaan sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya orang Arab ni sebenarnya dia tough. Dia ni kira tahan lasak lah, kira maksud tahan lasak, orang tahan lasak. Puak yang tahan lasak, puak yang jenisnya bukan jenis merajuk ni, sikit punya hal merajuk, bukan jenis tu, tak berjumpa. Puak yang kita kata kasar lah, kan kasar. Kalau belaga hidung tu bertumbuk tak lagi kalau bergaduh kan. Orang Arab bergaduh pasal bayaran naik taksi lebih, bayar lebih 2 dinar kan, lebih. Dia buat taksi dia lebih sikit lah, ambil cas lebih 2 dinar. Bertengkar setengah jam sampai belaga hidung, tapi tumbuk tak lagi. Kan? Ini orang Arab. Perempuan anta haiwan, anta haiwan, anta haiwan. Wallahu a'lam, bunyi Allah belakang tu bertumbuk tak juga tuan-tuan sekalian. Ini orang Arab, PL dia. Tapi kita kalau lebih RM2, lepas 5 patah perkataan dia berhenti cakap, sampai dah penumbuk ke muka orang. Kita tak jenis tak tahan sabak dan tak tahan lasak. Sebab tu ada kemungkinan kata para alim ulama, Islam turun di negara Arab. Sebab sifat orang Arab ni tuan-tuan sekalian, keistimewaannya ialah apa? Istimewanya kerana mereka tahan lasak. Tahan lasak, tahan diuji. Baterinya bateri jenis everready lah. Kita ni jenis bateri cak ayam kan. Cepat lemah, cepat lembut, cepat. Sebab tu kita, sejarah kita, banyak negeri yang kita serahkan dengan orang. Sejarah ini berlaku. Bincang-bincang serah Pulau Pinang, bincang-bincang serah Singapura, bincang-bincang serah Melaka. Kita tidak ada jati diri yang kuat seperti orang Arab. Orang Arab tak perang dulu kan. Nak ambil tanah aku perang dulu. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada kemungkinan kerana itu Allah turunkan Islam kepada umat Arab. Kerana kekuatan mereka teruji sejak sekian lama tuan-tuan sekalian. Kita mendengar cerita-cerita Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi-nabi yang Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau tengok Nabi Ibrahim tu, dia tinggalkan anak Ismail dan Siti Hajar tu di tengah padang pasir, kita sanggup buat. Kan? Allah perintahkan, wahai Ibrahim, tinggalkan anak kamu ni. Tinggal dekat mana? Bukan tinggal di bawah KLC, tak. Bukan tinggal di tempat yang ada air, yang ada makanan, ada buah-buahan, ada padi dan sebagainya, tak ada. Tinggal tu tuan-tuan sekalian di atas tanah padang pasir yang kering kontang, yang tak ada makanan. Kalau ayat tu turun kepada orang kita Melayu, mampus tak jadi. Kan? Oi, anak aku mana boleh, Allah suruh aku tinggal anak di bawah lahir ni. Tak, kita memang tak boleh. Tak boleh. Anak pergi asrama baru seminggu, pak dia kacau dah, ataupun mak dia kacau. Abang, anak kita macam mana abang? Makan tak makan anak tu dia asrama tu bang. Kesian anak kita bang. Baju tak gosok lagi, kesian. Dulu saya gosok baju anak kita bang. Mak dia kacau dah sebab tak tahan tuan-tuan sekalian.
Ini jiwa orang Melayu kita, lemah dan tak berdaya, tak ada jati diri yang kuat. Nabi Ibrahim alaihissalam sama juga tuan-tuan sekalian. Allah uji dia dengan arah sembelih anak. Ya Allah Tuhan, ada sembelih anak ni, malam mimpi bangun siang hari, wahai Ismail, aku bermimpi semalam Allah perintah aku sembelih engkau. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita sanggup pegang pisang lalu depan anak pun tak sanggup. Ini kehebatan jiwa orang Arab yang Allah turunkan Islam kepada mereka. Dalam bab peperangan sama juga tuan-tuan sekalian. Dia kuat untuk nak melawan, boleh kalahkan kerajaan Rom dan Parsi yang besar, yang menguasai 1/3 dunia. Rom dan Parsi. Tuan-tuan kalau pergi Syria, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan pergi ziarah ke Syria, ziarah ke Mesir ke, ziarah bumi Arab ke, tengok kisah sejarah Rom dan Parsi. Waktu saya di Syria, saya sempat melawat ke kota Rom. Kota Rom ni tuan-tuan sekalian, yang dia jadikan kubu kepada tentera dia. Bukan buat tepi jalan raya, buat atas gunung tuan-tuan sekalian. Kita naik bas daripada bawah lebih kurang 7 km baru sampai ke kubu dia, tempat dia duduk dengan tentera dia ni. Nak masuk pi pun dah nak naik pergi tu kena lalu gaung yang jauhnya 7 km jauhnya ke atas gunung tu. Bayangkan tuan-tuan sekalian, dia buat kota dia, kem tentera dia atas gunung. Terbayangkan tuan-tuan macam mana dia angkut batu ni. Waktu mana tak ada jentolak, tak ada kes, tak ada jengkau, tak ada peralatan, dia boleh buat macam tu. Dan tentera inilah yang Nabi datang untuk menghancurkan mereka. Orang Arab lah itu ceritanya. Maknanya tuan-tuan sekalian, kehebatan orang Arab ni sudah teruji tuan-tuan sekalian. Sebab itu Allah turunkan Islam kepada mereka. Sebab apa? Kehebatan jiwa mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisahnya. Kemudian barulah kita membuat perbandingan dengan bangsa-bangsa yang hidup sezaman dengannya, seperti Rom, Romawi, Greek dan India, termasuk adat, resam, tata susila dan keistimewaan tamadun mereka. Hebat-hebat tuan-tuan sekalian. Bukan calang-calang orang. Yang Islam nak lawan ni tuan-tuan sekalian, tentera Nabi nak lawan ni, tentera Saudi nak lawan ni, antara orang-orang yang memang hebat tamadun dia. Pergi ke Petra, Jordan. Petra, Jordan ni biasa haji pergi, ada pergi kan. Bagaimana haji tengok dia tebuk bukit tebuk bukit buat istana, buat mahkamah, buat bilik Daknaius, apa nama dia punya raja tu kan, Daknaius kan. Zaman Byzantine ni dia tebuk bukit tu, dia tebuk, dia buat istana. Saya pergi tengok, heran, ya Allah, macam mana dia boleh tebuk bukit-bukit ni. Dia buat dengan ukir-ukir yang berseni-seni, tiang-tiang yang sebesar pemeluk besarnya, bukan kecil, cantik dan indah. Golongan inilah yang Nabi datang berperang, datang ke Islam kepada apa? Kepada mereka tuan-tuan sekalian. Hebat tuan-tuan sekalian. Ini golongan ni. Pertamanya, marilah kita mengkaji secara simpulan lalu bangsa-bangsa yang hidup di sekitar tanah Arab sebelum Islam.
Bangsa tu banyaklah bangsa. Bangsa yang buat piramid kan. Antara benda yang ajaib di dunia dia buat kan. Bangsa-bangsa ni hidup. Orang Arab tu sendiri kata, kalau golongan tu masih hidup zaman sekarang, saya tanyalah orang Arab dulu di sana dulu. Saya kata kalau bangsa ni hidup, ni bangsa yang buat istana apa semua hebat-hebat dulu ni hidup, apa benda yang dia akan bina sekarang? Kata si Arab ni, kalau dia bina, kalau dia hidup orang-orang ni, keturunan tu, bukan KLDC yang dia bina, lebih pada tu dia akan bina. Cerita orang Arab Jordan, lebih pada tu lagi dia akan bina. Sebab canggihnya kepala otak dia ni, canggih. Cakap KLDC biasa sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian. Dunia di kala itu boleh dikatakan telah dikuasai dan dikepalai oleh dua negara yang gagah, iaitu Parsi dan Romawi, dan disenarai yang kedua ialah Greek dan juga India. Kita sendiri maklum tuan-tuan sekalian, orang-orang ni tuan-tuan sekalian memang menguasai teknologi yang tinggi, membina binaan yang indah-indah dan hebat, dakhmah, binaan yang hebat, tak ada tandingan. Dia orang menguasai ilmu matematik, ilmu kajian sains, kuasai. Ni yang Nabi nak bawa Islam ini, nak bawa Islam, nak kena hadapi golongan yang besar-besar ni, Rom dan Parsi. Bukan senang tuan-tuan sekalian. Dari segi akalnya bukan senang Nabi nak bawa Islam itu. Sebab tu Islam yang kita terima rahmat untuk kita hari ini, rahmat yang cukup besar. Sebab apa? Nabi SAW melalui berbagai-bagai susah payahlah ceritanya begitu. Bukan, sebab apa? Sebab nak menghadapi ni tentera yang besar, Rom dan Parsi. Kita hanya keluar lahirnya kita mengucap dua kalimah syahadah. Tak pernah kenal pisau, tak pernah kenal pedang, tak pernah kenal senapang. Lahir Islam dah ada. Lahir kita dah diislamkan dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Tak kena perang, tak kena pergi panjat bukit, tidak kena panas matahari, kan? Cuma buat amal je. Ada berjuang sikit-sikit je. Habis sangat pilihan raya, kan? Habis sangat berdakwah, ajak orang datang surau masjid. Itu maidan kita. Maidan Nabi SAW penuh dengan cabaran dan ujian yang bukan sikit, besar tuan-tuan sekalian. Besar. Ni nak menghadapi Rom dan Parsi ni. Macam mana nak mengalahkan Rom dan Parsi? Kita dengar cerita Salahuddin Al-Ayyubi, Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Macam mana dia menakluk kota Konstantinopel tu, macam mana? Bawa kapal panjat bukit. Nak masuk ke kota Konstantinopel tu terpaksa bawa kapal, buat kapal nak menyeberang masuk ke dalam kota tu kena panjat bukit. Hebat kapal tu. Di waktu tak ada trailer, tak ada kereta api, tak ada jentera besar, tak ada. Dia boleh buat kapal atas darat dan dibawa menyeberang bukit yang berada di kota Turki waktu itu untuk menyerang tentera. Bayangkan tuan-tuan sekalian kehebatan Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Buat peluru meriam, kita tengok meriam pun tak pernah.
Kan? Sebab Islam dah ada, Islam dah ada, Quran dah ada, sunnah dah ada, cuma beramal je lah. Allah mudahnya tuan-tuan sekalian, tu pun tak mau nak buat. Ini masalah. Pada besok kena azab bau pada muka. Kalau semayang pun tak mau, mengaji pun tak mau, berzikir pun tak mau, apa lagi nak? Tak ada. Ini beratlah tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Aduh, Allah. Orang Parsi di kala itu merupakan arena pertarungan agama dan falsafah yang beraneka corak. Ni, waktu itu berbagai-bagai ni, berbagai-bagai fahaman fikrah ni. Waktu itu berbagai-bagai fahaman. Nak redakan konflik waktu itu pun dah satu masalah. Kan? Islam nak tembusi masyarakat waktu itu yang bertuhankan Tuhan manusia. Pembesar dan pemerintah pada keseluruhannya menganut agama Majusi, yang mana antara ajarannya menggalakkan lelaki berkahwin dengan ibunya, anak perempuannya atau adik dan saudara sepupu perempuannya. Tengok, di waktu itu tuan-tuan sekalian, di zaman pembesar-pembesar dan pemerintah waktu itu, halal kahwin anak dengan mak, halal. Bayangkan, anak mak, anak dengan mak. Ya Allah, anak dengan mak boleh berkahwin, halal. Lah dah berlaku balik, kan? Berlaku anak dengan mak berzina. Mak tu tahu dia ibu, anak pun tahu dia tu anak, tahu, tapi berzina. Lah dah kembali balik tuan-tuan sekalian. Yang kita kutip zaman Rom dan Parsi dulu ni berlaku waktu itu. Waktu itu Nabi datang, Islam datang nak menyelesaikan konflik yang besar. Hatta adik perempuan boleh belaka, halal belaka. Tak? Adik dengan abang tak ada masalah. Kalau suka jadi. Kira zaman jahiliah lah ni. Berat ni. Konflik yang terlalu dahsyat dan masalah besar. Emperor Yazdajrid kedua yang memerintah di pertengahan abad ke-5 Masih telah berkahwin dengan anak perempuannya. Ini pemerintah. Dia pemerintah, bos besar kan, tak ada masalah lah kahwin dengan anak perempuan. Siapa berani larang, siapa berani tegur? Dia pemerintah. Waktu itu tuan-tuan sekalian, zaman itu tuan-tuan sekalian, sejarahnya begitu. Islam nak datang ke suasana yang begitu sifatnya. Berat lah. Kita sekadar hadapi masalah, orang tak rajin datang ke surau ya. Kan? Kecil je. Kecil bukan kecil kerana sifat tu tak tepat, kecil dari segi nak hadapi tu. Ya kan? Bahkan bukan setakat itu sahaja, malah tata susila dan sopan santun telah pun terpesong dari garis-garis yang bersifat kemanusiaan. Jangan ceritalah akhlak ni, akhlak hormat menghormati, akhlak kasih sayang, akhlak apa ni, kemasyarakatan, hara waktu itu. Yang berkuasa akan menindas yang
Ni orang-orang marahin ni, orang panggil ni kan, orang yang lemah ni, dijadikan hamba. Dalam hamba seksa pula, kan? Dan mengikut apa yang ditegaskan oleh Al-Imam Asy-Syahrastani dalam kitabnya yang berjudul Al-Milal wal Nihal, terdapat antara ajaran agama Mazdak yang menyebut bahawa kebebasan kaum wanita tiada hadnya. Orang perempuan ni, tuan-tuan sekalian, waktu itu dia nak cari laki lain ke kan, tiada had. Dia nak minum ke, tak balik rumah ke, ni waktu itu, sejarah waktu itu, sebelum Islam datang kepada mereka. Kita laki boleh kahwin, tapi perempuan boleh kahwin lebih 2-3 kan, di zaman itu. Zaman sekarang tetap tak boleh, sebab perempuan sudah tahu hukum dia, mana tak boleh lah. Zaman sekarang dah tahu belaka dah, sebab Islam dah ajar dah. Waktu Islam tak ada tu, waktu itu belum sampai ke kota Rom lagi, orang perempuan bebas. Dia nak minum tak balik rumah ke, nak cari laki lain ke, keluar paper, suami pergi Mekah, ni paper orang kita lah, isteri bercanda dengan lelaki, kena tangkap. Minggu ni lah saya kata saya kena tangkap. Ini yang had, ini hak huara punya orang ni. Hari ni kesnya banyak kes lah yang saya tengok, saya baca tajuk tu. Agak-agak berat tak berat ni tuan-tuan sekalian. Isteri cari suami lain, sedangkan dia masih ada suami. Yang berlaku zaman sekarang, yang berlaku baru seminggu baru ni, isteri dipukul oleh suami kerana kejutkan sembahyang subuh, ditikam, dipukul. Paper hari ni, anak pukul sepak ibu ni berlaku dah, yang saman ibu berlaku dah, kan? Kemudian anak lain rumah, standard bukan luar biasa, biasa kan? Agak-agak berat tak berat masalah yang berlaku ni. Suami halau ibu dari rumah, kalau tak salah 22 September ke November, paper tu, kerana suami anak ni bawa balik perempuan, simpan di rumah, dihalau ibunya keluar. Dia ni pula bawa ni keluar, ni fakta paper, keluar paper lah, akan keluar dalam akhbar tempatan. Dibawa balik perempuan ke rumah, ibu dikeluarkan, dihalau keluar. Isu ini dengan isu yang berlaku zaman Rom dan Parsi lebih kurang tuan-tuan sekalian. Kalau perempuan tadi bebasnya tak ada had, hari ini apa cerita? Isteri, suami pergi ke Mekah, isteri cari lelaki lain, pergi Mekah tu. Agak-agak tuan-tuan sekalian, besar tak besar masalah kita hari ini tuan-tuan sekalian. Jawapan tu tuan-tuan jawablah sendiri. Jawablah. Tapi nak sebutnya itulah yang berlaku. Lebih kurang macam zaman Rom Parsi lah. Anak boleh kahwin dengan ibu, ibu boleh kahwin dengan anak, abang boleh kahwin dengan adik,
bebas, sebebas-bebasnya. Begitu juga dengan kebebasan menggunakan harta benda dan seterusnya, menjadikan wanita dan harta benda ini kepunyaan dan hak milik bersama. Bebas sampai pakai itulah. Halal, tak ada had. Halal, semuanya halal. Yang haram jadi halal belaka. Zaman kegelapan, tuan-tuan sekalian. Wanita dikongsi bersama, harta dikongsi bersama, dengan menafikan hak. Itu maksudnya menafikan hak wanita, menafikan hak pemilikan harta. Dia nak ambil harta anak yatim ke, nak ambil perempuan ke, mana-mana yang dia suka, itu bebas. Hara tuan-tuan sekalian waktu itu. Takutlah. Takut tak? Takut. Bebas. Yang inilah yang kita nak jaga sekarang ni, supaya jangan sampai ke peringkat benda yang sama berlaku kepada umat Melayu hari ini, ia Islam ni. Di Pakistan ada satu grup dulu, waktu menyambut hari, di pagi hari ulang tahun apa, saya pun tak tahu, tapi dia ada berkumpul malam-malam ramai-ramai, dan halal siapa juga yang dapat ambil, terpulang halal. Dia buat satu majlis keramaian di Pakistan dulu. Katanya puak-puak Syiah, wallahu alam lah, kita pun malas nak selidik. Malam itu semua boleh, semua halal. Mak ke, adik ke, sepupu tak apa, tapi tak kahwin, bukan buat perkahwinan. Siapa yang dia teringin dah berkumpul ramai-ramai ni, tak kira terpulang lah, ambil lah, nak pilih je. Kalau kena mak lah, halal belakang balan tu. Ada juga spesies itu tahun 94-95 waktu itulah berlaku. Dan katanya amalan tahunan. Kita ada juga di mana? Di kelab-kelab malam. Dia buka bintang yang selalu yang kena ras ikut bintang tu. Hak tulah lah, halal belaka. Pelacur-pelacur, tuan-tuan sekalian. Tidak ubah seperti air, api dan rumput, di mana semua manusia boleh berkongsi tanpa sekatan. Kebebasan yang keterlaluan, sampai ke peringkat melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya, mukadimah buku ini nak cerita tentang bagaimana suasana waktu itu yang Islam datang. Surat ini telah mendapat sambutan yang begitu hangat dari kalangan yang memang berhaluan demikian. Memanglah tuan-tuan sekalian, benda seronok ni yang memang kerja syaitan ni menyesatkan manusia. Sambutan memang luar biasa baiklah, akan. Tapi kalau panggil majlis ilmu, buat forum perdana, buat kuliah-kuliah ilmu, kan, untuk Allah Ta'ala, memang kurang sambutan. Kami buat malam tu, buat malam lepas 5 hari bulan, kita buat di flat Taman Setia Rawang. Bicara ilmu lah. Siapa yang kami jemput? Syam Kamikaze. Sebab apa kita jemput? Nak bagi ramai orang. Bagus budak tu. Nak ceritanya bagus budak ni.
kita bagi dia slot kuliah tentang tajuknya jom hijrah bro kan. Tajuk pun kena rock-rock sikit lah kan. Sebab nak bagi orang turun, nak bagi orang suruh untuk datang. Jom hijrah bro. Bro ni lah rock-rock kan bro kan. Kita kena buat. Endingnya Syam ni main gitar. Dia boleh main gitar Haji ya, main lagu ketuhanan lah, bukan rock lah, lagu ketuhanan bersikit. Dia main gitar, memang pandai. Dan kuliahnya pun berkesan untuk menarik anak muda. Alhamdulillah malam tu 2 kemah kita pasang, penuh orang yang muda-muda. Uslub nak tarik orang supaya datang dengan kuliah kan. Kena pasal artis sikit, bekas artis lah. Dan dia pun dah elok banyak lah, elok banyak. Sikit-sikit hadis Nabi, sikit-sikit ayat Quran, sikit-sikit hijrah Nabi kan. Ni Syam Kamikaze ni pun cerita bab solat jemaah, cerita bab mati, cerita bab sirah Nabi. La ilaha illallah. Tuan-tuan, Allah nak angkatkan orang ni sekejap je tuan-tuan sekalian. Kita pun dengar rasa bersalah ya tuan-tuan sekalian, sebab dah hebat orang ni daripada aku je ustaz ni. Tapi dia dah hebat dah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak panggil boleh, bagus. Tak nak buat gitar pun tak apa, tapi panggil dia atas kapasiti nak bercakap tentang agama, tak ada masalah. Dia pun cakap baik, Alhamdulillah. Dia punya pointnya baik. Ini benarnya. Seronok anak muda waktu itu dengar. Yang pengurusi Ustaz Farhan. Masuklah, alhamdulillah. Ini uslub dakwah kepada masyarakat. Uslub dakwah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Pendekatan lah, pendekatan. Jadi benda-benda yang macam ni memanglah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang buat program dakwah, yang buat program nak kembalikan manusia kepada Allah, standard lah. Kalau sikit kan, kalau ramai pelik lah kan. Kalau ramai kena Ustaz Zaid terus lah pula. Ustaz Zaid terus. 27 dia akan ada di Masjid Al-Firdaus Selayang Baru. Ustaz Azhar Idrus. Kerajaan Rom begitu meluat-luat dengan jiwa dan semangat penjajahan dan bergelut dalam persengketaan agama dengan pihak Kristian negeri Syam dan Mesir. Ia bergantung penuh kepada kekuatan angkatan tentera dan cita-cita penjajahannya yang berkobar-kobar dalam rangka percubaan memodernkan agama Kristian untuk disesuaikan dengan matlamat mencapai cita-cita dan kemahuannya. Tujuan mereka, bahkan waktu itu pula tujuan Rom ni bukan nak kembalikan manusia kepada Allah. Tak tuan-tuan sekalian, nak menyesatkan manusia lagi ada. Sesudah mana huru-hara berlaku dalam masyarakat, dalam kehidupan bangsa Arab, tuan-tuan sekalian, dengan sistem yang huru-haranya ialah kalau halal mak dan anak, apa sistem ini, apa hukum ni? Ada. Waktu itu betapa dahsyatnya sistem yang ada waktu itu. Dan kerajaan Rom ni pula datang kenapa? Nak capai matlamat penjajahan, nak memerintah, nak ada kuasa. Bila sebut nak ada kuasa ni tuan-tuan sekalian, dia bukan kira siapa, dia kira dia. Matlamat nak kuasa semata-mata bukan matlamat akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak bunuh ke, dia nak seksa ke, halal bagi dia. Siapa yang tentang dia, tak lama mati. Jawapannya mati. Siapa yang tentang kerajaan dia ni, matilah hidupnya. Ni Nabi nak datang ke Islam dalam suasana yang sedemikian.
Tuan-tuan bayangkan bagaimana seksa dan beratnya perjuangan Nabi SAW nak datangkan akidah kepada manusia yang macam tu. Tak ada Tuhan dah. Kuasa yang menguasai diri dia. Bagaimana? Itulah yang Nabi hadapi, tentera Islam hadapi, tidak sebagaimana kita hari ini. Nikmat besarlah kita, tuan-tuan sekalian. Nikmat beramal boleh, nak sembahyang berapa lama tak ada masalah, nak pergi Mekah tiap tahun tak ada masalah, nak buat umrah tak ada masalah. Maknanya kita hanya beramal je, berjuang sikit-sikit je. Itu pun banyak yang orang tinggal, banyak yang orang alpa. Allahu Akbar. Allah. Boleh sikit lagi ke Haji? Satu penggan lagi. Saya tak berhenti dah. Dan negara ini juga berada dalam keadaan huru-hara dan kucak-kacir dari negara Parsi. Ada kuasa kedua yang besar juga, iaitu Parsi, pun memiliki teknologi tamadun yang tinggi. Sama juga kehidupan mereka tak ada panduan. Yang hidup dengan segala kemewahan, iaitu kemewahan dalam kemerosotan ekonomi dan pemerasan terhadap rakyat jelata. Orang miskin bertambah miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Negara Parsi yang hidup dengan segala kemewahan, iaitu kemewahan dalam kemerosotan ekonomi dan pemerasan terhadap rakyat jelata. Dahsyat. Pemerintah dia hidup mewah zaman itulah. Istana ni tuan-tuan sekalian, singgah sana dia ni kira bertahtakan emas lah. Terlalu mewah. Gundik, pengawal, ini pemerintah waktu itu. Rakyat di bawah, rakyat jelata, hidup melarat, merempat dan susah. Hasil bumi banyak. Tuan-tuan, negara Islam mana yang miskin, yang tak ada hasil? Arab Saudi kaya minyak. Mesir ada hasil minyak, kan? Kebanyakan negara yang dimiliki orang Islam ni semua ada aset yang banyak. Maknanya negara umat Islam kaya. Tengoklah mana-mana negara Islam kaya. Brunei tu, Allahu Akbar, kan? Hidup atas duit, tidur atas duit. Malaysia kaya. Apa yang tak ada di Malaysia ni? Negara orang Islam kaya. Minyak, getah, sawit, padi, segala mak nenek, kan? Kaya. Ada. Waktu zaman kerajaan Rom dan Parsi, bahkan kerajaan Parsi sendiri, dia memiliki harta yang banyak, hasil yang banyak. Tapi rakyat dihimpit dengan kemiskinan. Sebab apa? Sebab undang-undang tu yang macam tu. Dia zalim, dia pijak rakyat, dia ambil harta rakyat.
zaman Parsi memerintah sebahagian dunia. Zaman inilah yang Nabi nak datang, nak bawa Islam itu. Di waktu mana orang Islam dihimpit dengan kemiskinan, akidahnya tak apa-apa kan. Waktu itu nak diceritakan bahawa Islam nak datang dalam keadaan Rom dan Parsi menzalimi rakyat, menzalimi manusia. Maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi SAW berjuang untuk kita dalam keadaan yang penuh kesusahan yang amat dahsyat. Itu poin yang besarnya. Nak bawa Islam ni, Nabi berhadapan dengan ujian yang cukup besar. Nak bawa Islam itu kepada umat sekarang. Kita terima Islam dah ada siap semua dah. Mudah sangat. Kenaikan cukai yang begitu melambung tinggi merupakan suatu gejala yang biasa dan telah menjadi rumah manusia. Itu yang pakat jadi hamba habis tu. Sistem pemerintah yang menzalimi rakyat jelata menyebabkan cukai dinaikkan. Rakyat apa lagi hidup susah, tuan-tuan sekalian. Sedangkan hasil negara, bumi terlalu banyak. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita renung bersama tuan-tuan sekalian keadaan zaman itu dan keadaan Islam datang, dan di manakah kita waktu sekarang. Dari sudut amal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita beramal dan sejauh mana kita meningkatkan ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit lontaran perbincangan malam ini dapat meningkatkan sedikit amalan kita, amal buat kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.